Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Minta maaf, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah atas nikmat serta limpahan kurniaan daripada Allah. Kita dapat bertemu pada pagi yang berbahagia ini untuk kita meneruskan tazkirah pada awal pagi ini, untuk kita meneruskan bacaan hadis-hadis pilihan. Mana tuan-tuan, kuliah pada pagi ini adalah tajaan daripada Dewan Dakwah Majlis Agama Dakwah Negara secara online, iaitu kita bolehlah maksudnya menghulurkan tabung bantuan dakwah, Dewan Majlis Dakwah Negara, iaitu boleh melalui pautan yang ada di bawah, yang seperti mana yang tertulis di status Facebook, sama ada di Dewan Dakwah ataupun di page saya. Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini tuan-tuan bolehlah mendapatkan maklumat dan menghulurkan bantuan sebaik mungkin untuk mereka yang memerlukan bantuan. Ataupun juga kita boleh gunakan satu wacana untuk kita meneruskan amal jariah selagi mana kita hidup dekat dunia ini, untuk kita meraih pahala dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. So jangan lupa menyumbang melalui tabung Dewan Dakwah Majlis Dakwah Negara Malaysia. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita nak bacakan satu hadis Nabi. Satu hadis Nabi yang saya petik daripada hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah taala. Yang mana hadis ini saya bacakan hadis matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Hadithun hasanun rawahu Tirmizi wa ghairuhu. Baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda, antara tanda baiknya Islam seseorang itu iaitu meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat kepadanya. Sekali lagi saya sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara
tanda ataupun antara ciri-ciri seseorang itu baik Islamnya, meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberi manfaat kepadanya. Hadis ini riwayat Imam Ibn Tirmizi dan juga riwayat Imam Ibn Majah, yang mana juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban, disebutkan oleh At-Tabrani, ya, dengan sanad yang hasan, yang mana disebutkan bahawa hadis ini pendek tetapi memberi makna yang cukup besar, yang sangat-sangat relevan untuk kita amalkan. Ya, sedangkan kalau kita lihat Islam ini merupakan cara ataupun gaya hidup bagi kita manusia seluruhnya, tak kira apa bangsa, tak kira apa warna sekalipun, tapi Islam itu masih relevan sampai sekarang. Begitu juga apatah lagi sebab Islam ini bersumberkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan bila sebut Al-Quran, bila sebut hadis, dia tetap relevan sampai sekarang. So kita bila baca hadis yang pendek ini, Nabi kata kalau seseorang itu Islamnya baik, maka dia meninggalkan perkara yang tidak sepatutnya, yang tidak memberi manfaat. Maksudnya dia melakukan perkara yang memberi manfaat kepadanya. Itu tanda-tanda seseorang itu memiliki ciri-ciri keislaman yang baik. Maka relevan sampai sekarang. Dari zaman Nabi sampai sekarang kita perlu ambil manfaat umur kita yang pendek, yang mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun, dan ada yang meninggal lebih awal, ya. Maka di sinilah peluang yang ada, tempoh yang pendek yang tak seberapa ini, supaya kita menggarap waktu kita sebaik mungkin untuk mendapat keredaan Allah, mendapat rahmat Allah, dan begitu juga mendapat pahala yang besar. Jadi masa yang pendek ini, kalau kita tumpukan banyak perkara-perkara yang tidak ada kebaikan, maka inilah yang dikatakan kita rugi. Rugi masa kita. Yang mana disebutkan dalam pepatah Arab, al-waqtu kas-sayf fa in lam taqta' qata'a. Disebutkan bahawa pedang itu seumpama waktu itu seumpama pedang. Jikalau kamu tak memotongnya, dia akan memotong kamu. Maksudnya bahayanya, menyebabkan dia ni boleh menyebabkan kita ni dipotong kita, dipotong tangan kita, dipotong kaki kita, seumpama begitulah waktu ni kalau dipotong, kalau kita terputus tangan, ruginya ya Allah, alangkah eloknya kalau aku ada tangan, betul tak? Tapi kalau tangan terputus, bak kata orang, so macam mana kita nak buat? Tak boleh gantinya. Kalau gantikan dengan tangan palsu sekalipun, dia takkan sama, betul tak? Tak akan mungkin ada yang melebihi ataupun menandingi kehebatan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umpama waktu ni dalam pepatah Arab, dia umpama pedang. Kalau kita tak potong dia, dia akan potong kita. Maksudnya, dia akan merugikan kita. Dan masa yang telah lalu, dia tidak akan kembali. Betul tak? Dan bila kita kata Allah, laita syabab ya'udu yawman. Maksudnya, alangkah baiknya kalau usia muda ku kembali. Tapi tak mungkin. Sebab itu perkara ini tidak akan datang dan perkara ini tidak boleh dijadikan sebagai satu harapan yang pasti terjadi. Tidak. Maka kita akan rasa rugi dan sebagainya. Maka dekat akhirat nanti begitulah penyesalan yang tidak ada putusnya bagi seseorang yang menghabiskan masa dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tarkuhu yaf'alu ma la ya'nihi, melakukan perkara yang tidak memberi manfaat, sehingga kan kata ya Allah, dekat akhirat alangkah baiknya kalau dekat dunia dulu aku beribadat, ya, ini masa banyak dengan TikTok, banyak dengan Instagram, masa banyak dengan Facebook dan seumpamanya. Maka ini menyebabkan kita rasa menyesal sesesal-sesalnya bila berada di alam akhirat nanti. Pasal apa? Sebab dekat dunia kita habiskan masa dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita lakukan, tak sepatutnya kita laksanakan, tak sepatutnya kita tumpukan kepadanya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, dia kata antara kebaikan seseorang Islam itu, iaitu baiknya Islam seseorang itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, sama ada daripada kata-kata dan perbuatan. Ya, maksudnya, dan cukuplah dengan apa yang dilakukan daripada perkara yang memberi faedah daripada kata-kata dan perbuatan. Nampak tak? Kalau nak bercakap dengan orang, cakap perkara yang baik-baik. Ini jangan cerita lara saja. Sikit-sikit tu biasalah, itu perkara biasa, gurau-gurau, cerita apa dan sebagainya. Ya, kalau nak cerita lama pun cerita memberi manfaat. Ya, kau ingat tak dulu masa kita kat sekolah, kita rajin pergi surau, pergi dengar talaki. Ini walaupun cerita lama, tapi dia boleh membangkitkan semangat. Ya tak, ya juga. Dulu aku yakin rajin pergi dengar ceramah dekat surau, rajin belajar dengan tok guru. Tapi sekarang ni makin malas pula. Jadi bila kita cerita benda-benda macam ni, boleh menyebabkan orang rasa semangat.
mungkin dia akan datang nak pergi belajar, ataupun dia rasa bersalah, dan dia akan membangkitkan nostalgia yang lama, dan dia akan menjadi seorang yang baik. Jadi pandai-pandailah kita untuk bercakap dengan perkara yang baik-baik. Apatah lagi bila duduk dengan kawan-kawan, kita cerita benda-benda yang boleh mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah bila berborak tu 100% cerita pasal larak. Adalah at least 60%, 50% cerita mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tambahlah juga untuk hahu-hahu. Takut-takut nanti kalau tak ada hahu-hahu tu nanti Allah boring pula. Bosan pula jadinya kan. Ya. Begitu juga perbuatan yang baik-baik. Zaman sekarang ni tuan-tuan, kalau kita lihatlah ya, orang sekarang ada handset, ada tabs dan sebagainya. Maka di sini kalau kita lihat mereka sibuk dengan tab, sibuk dengan handset, tengok dengan TikTok. Ya, satu hari dia boleh tengok 2-3 jam dengan Instagram. Dia boleh lari Instagram 2-3 jam, 4-5 jam. Ya, kalau kita tengok daripada percentage penggunaannya, kalau handset tu kan bahagian setting tu ada percentage kan. Okey, Facebook berapa persen digunakan. Bila tengok kat Facebook, kat Instagram, 80% digunakan untuk ke arah situ tuan-tuan. Ya, untuk bacaan internet, untuk bacaan untuk PDF ke ataupun online book ke, mungkin 5%, 2%. Ini menunjukkan kita banyak melakukan perkara-perkara yang lara sebenarnya. Namun kalau dia buka Facebook, tetapi kalau dia tengok benda-benda yang bermanfaat, kalau dia tengok benda-benda yang memberi satu yang faedah, contoh buka Facebook, dia buka laman-laman yang cerita tentang hukum hakam ke, dia baca tazkirah ke, ataupun dia buka video FB dengan ceramah ke, itu tak apalah, tak ada masalah. Ataupun dia baca artikel-artikel ilmiah yang tertulis, yang tertera dekat Facebook, tidak menjadi masalah. Ataupun dia buka Instagram, dia dengar live ceramah-ceramah ustaz, ataupun dia dengar perbincangan ilmiah, tak kira sains ke engineer, ya itu tak apa, tidak menjadi masalah. Tetapi kadang-kadang bila tengok FB ni, lebih kepada kita nak tahu cerita orang, lepas tu kita lebih kepada kadang-kadang nak mengumpat, kadang-kadang lebih kepada tengok Instagram tu nak cuci mata kita. Wa iyazubillah, astagfirullah. Jadi benda-benda macam ni kita kena ingat. Bila kita nak buat benda-benda yang lara ini, kita ingat bahawa Allah sentiasa bersama kita. Dan kita ingat hadis Nabi SAW, kalau kita ni banyak melakukan perkara-perkara yang lara, nescaya di sini kita lihat bukanlah kita ni seorang yang bercirikan Islam yang baik sepenuhnya. Bukan tak baik langsung ya. Bukanlah kita kata yang layan Instagram 24 jam ni tak baik, ada kebaikannya. Ramai yang kita tengok layari Instagram, layari Facebook 24 jam tapi salat 5 waktu. Tapi bukanlah tak baik, tapi kurang baik ataupun tak cukup baik lagi. Dia kena bertambah baik. Ya, jadi benda ni nak berubah sikit-sikit. Mungkin hari ni kita biasa ya, kalau handset kita tu kita layari Instagram 80% ataupun dalam tempoh katakanlah 10 jam. Ya, 10 jam, 8 jam Instagram, kita boleh ubah mungkin hari ni 5 jam saja. Minggu depan jadi 3 jam dan sebagainya. Maka sikit-sikit kita buang ataupun kita layari sekadar saja untuk memenuhi ruang kosong kita. Tidaklah menjadi satu matlamat yang memenuhi keperluan kita. Tanpa Instagram, tanpa Facebook kita boleh hidup. Ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita nak jadikan seseorang itu boleh hidup tanpa benda-benda yang lara? Macam mana kita boleh pupukkan diri kita supaya kita hidup tidak melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah? Macam mana kita nak pupuk diri kita supaya kita banyak melakukan perkara-perkara yang memberi faedah? Bagaimana kita tanamkan sikap malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita malu dengan Allah. Macam mana kita nak malu dengan Allah? Kita amalkan konsep al-ihsan. Al-ihsan kata Nabi SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril, maka Nabi kata al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Disebutkan bahawa al-ihsan itu sesungguhnya engkau menyembah Allah, mengabdikan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun beribadah kerana Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Bukan kita melihat Allah tu ada tubuh, seolah-olah macam Allah dekat depan kita. Fa in lam takun tara fa innallaha yara. Jikalau kamu tak mampu nak bayangkan ataupun kamu tak dapat nak menghadirkan diri bahawa kamu dapat melihat Allah, ya, bukan ketika kata melihat zat Allah, tidak, Allah tidak bersifat seperti makhluk, ya. Kita tak boleh lihat Allah dekat dunia ni, kita dapat insya-Allah kita akan lihat Allah dekat akhirat nanti. Kata kalau kamu tak ada boleh nak amalkan konsep ataupun kamu nak buat konsep, sesungguhnya kamu melihat Allah dan anggaplah Allah melihat kamu. Nampak? Ya.
Bayangkan kalau kita bekerja, bos dekat sebelah kita. Nampak tak? Bila kita buat kerja, meja kita, bos kat sebelah. Tak ada masa nak main Facebook, tak ada masa nak main Instagram. Kita buat kerja saja. Kerja deadline 3 hari, kita siapkan 3 jam saja. Pasal apa? Memang kita tumpu fokus betul-betul. Ya, sebab apa? Bos ada kat sebelah. Cuba bayangkan, memang kita rasa bahawa Allah ni sentiasa melihat kita. Kita bayangkan, ya, seolah-olah Allah melihat kita. Bukan seolah-olah, pasti Allah sentiasa melihat kita, tuan-tuan. Ya, maksudnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Hablil warid ni apa? Urat. Ya, maksudnya urat. Maksudnya urat yang mengalir darah kita ni, tuan-tuan. Allah lebih dekat. Dekat, maksudnya dekatnya Allah dapat tengok tindak tanduk kita. Nampak tak? So bila kita dapat pupuk perasaan bahawa Allah sentiasa melihat kita, Allah sentiasa mengawasi kita, maka di situ insya-Allah kita rasa malu, betul tak? Seperti mana kita bekerja, bos dekat sebelah, dan bila kita lihat dalam keadaan macam ni, seolah-olah kita tak boleh nak kata macam mana? Kita tak boleh nak buat perkara yang jahat, perkara yang tidak berfaedah di sebelah bos kita. Pasal apa? Takut nanti kena marah. Takut tak naik pangkat, takut tak dapat bonus, betul tak? Jadi kita akan buat benda yang bermanfaat untuk pejabat kita, tuan-tuan. Sama begitulah, tuan-tuan. Maka kalau kita nak tinggalkan benda-benda macam ni, pupukkan rasa ihsan dalam ibadah, dan daripada ihsan itu akan timbul perkara yang malu pada Allah. Bila rasa malu pada Allah, maka kita akan tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ya, saya kata bukan tak boleh, boleh. Sekali-sekala tengok TV sekejap-sekejap tu boleh lah. Janganlah pagi sampai petang. Ya, satu hari tengok 1 jam, 2 jam tengok TV ke okey lah kan, tak ada masalah. Ya, dan begitu juga tak boleh tak tengok Instagram, boleh lah tengok kadang-kadang tu boleh lah. Janganlah sampai berjam-berjam. Bukan tak boleh, boleh, tak ada masalah. Ya, tapi banyakkan benda yang bermanfaat. Baik, berkaitan dengan malu ni, sifat malu pada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana beliau riwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, al-istihya'u minallahi an tahfadha ar-ra'sa wa ma hawa wa tahfadha al-batna wa ma wa'a wa tadhkuril mauta wal bila faman fa'ala dhalika faqad istahya minallahi haqqal haya'. Baik, disebutkan dalam sini, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Riwayat daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kamu menjaga kepala kamu dan isinya, dan menjaga perut kamu dan apa yang terkandung di dalamnya. Dan ingatlah mati dan ujian. Dan sesiapa yang melakukan itu, maka dia telah ada sifat malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan benar-benar malu, iaitu malu yang sebenarnya. Nampak tak? Nabi SAW kata, maksud kalau kita ini malu kepada Allah, maka kita akan jaga kepala kita. Jaga kepala kita, jaga mata kita, ya. Dan apa, jaga lidah kita, ya. Sebab mata, lidah terletak kat kepala kita kan. Dan apa yang terkandung dalamnya? Terkandung tu pemikiran kita. Ya, jangan sangka buruk, jangan ada sifat hasad dengki, ya tak? Kita fikir dok sangka buruk, timbul rasa hasad dengki. Ya, sangka buruk, rasa menyampah dan sebagainya. Jadi kalau kita rasa malu pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita jaga kepala kita. Ya, jaga mata kita, jaga lidah kita. Nampak tu? Ya, dan menjaga otak kita, tuan-tuan, supaya tidak fikir yang bukan-bukan. Tidak bersangka buruk pada manusia dan tidak sangka buruk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menjaga perutnya. Dan menjaga perutnya apa? Maksudnya tidak makan benda-benda yang haram, tidak makan benda yang syubhat. Ya. Tidak suka mengambil ataupun mencari sumber rezeki yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang terkandung dalam perut kita. Maksudnya jaga kepala kita, jaga perut kita. Maksudnya daripada perbuatan halal dan haram kita jaga betul-betul. Kita cuma ambil yang halal saja. Yang haram kita buang. Baik. Dan Nabi kata, hendaklah kamu mengingati mati dan ujian-ujian. Maksudnya, malu itu, jaga kepala kita, jaga perut kita, jaga tubuh badan kita. Maksudnya, daripada perkara-perkara yang tak bermanfaat, perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat mati. Ingat mati dan ingat ujian. Ujian apa? Ujian dunia. Ujian dunia apa? Kita tahu, ala harta ni uji kita sungguh. Dapat nampak sekelepuk, hilang.
Ya, sanggup buat apa saja tuan-tuan. Sanggup buat apa saja. Ya, duit punya pasal sanggup jual agama. Ini ujian yang sangat besar. Ya, ujian ketika nak mati, sakaratul maut, Allah kena ingat, minta bantuan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara cara bagaimana kita nak pastikan bahawa kita ni terjaga daripada fitnah ini, beramal saleh, banyak beramal saleh, banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala dan ingat mati. Bila ingat mati dan bila kita takutkan ujian-ujian dunia, ujian sakaratul maut, ujian dekat akhirat nanti, pasti kita akan beramal saleh. Pasal apa kita takut benda-benda ni semua? Yang boleh selamatkan kita hanyalah amal saleh. Amal saleh lah yang mampu untuk selamatkan kita dekat alam kubur nanti. Fitnah kubur. Nampak tu? Ujian kubur. Ya, dengan amal saleh jugalah dia akan selamatkan kita dekat fitnah di padang mahsyar. Nampak? Ya. Maka ingat mati dan ingat ujian-ujian yang bakal menimpa kita, tuan-tuan. Faman fa'ala dzalika, siapa yang buat ini semua, iaitu jaga kepala dia, jaga perut dia, ya, jaga lidah, jaga mata, jaga perut daripada ambil benda yang haram, ya, mengingati mati, mengingati ujian-ujian yang bakal menimpa, ujian dunia, ujian alam akhirat, alam barzakh dan sebagainya. Kalau dia buat benda ni semua, faqad istahya minallah, maka dia malu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hakikat malu yang sebenar. Nampak tak? Bukan malu nak beribadah. Kalau betul-betul dihamba Allah Subhanahu Wa Taala yang saleh, ya, kenapa tak solat? Seganlah nanti kawan kutuk aku, ustaz lah nak jadi apa. Itu malu pada manusia, tak malu pada Allah. Patut kita persetankan cakap-cakap manusia. Ya, patut kita ingat, patut kita kena bawa benda ni semua bahawa kita lebih memerlukan malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbanding kita malu pada manusia itu sendiri. Nampak? Ada orang tak nak pakai tudung. Pasal apa? Malulah nanti kena kutuk dengan kawan. Ya, memang susah. Kadang-kadang memang perlukan masa. Ya, tapi bagi saya masa. Ini dah 5 tahun bagi masa. Masih malu lagi apa? Kalau sebulan pertama tu memang malu, pakai macam tu saja, okey lah kan. Ya, tapi dah 5 tahun dah. Tak pakai-pakai. Malu apa? Malu pada manusia. Tak habis-habis. Malu pada Allah? Tak ada. Tapi kalau betul-betul dia malu pada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan jaga syariat. Dia akan amalkan syariat. Itu hakikat malu. Dan Nabi SAW haqqal haya, sebenar-benar malu. Inilah malu yang hak, malu yang sebenar, malu yang perlu kita terapkan dalam jiwa kita, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik, kata Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala, dia kata waqthur ma yuradu bi tarki ma la ya'ni hifdzul lisan min lagwil kalam. Ya, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan oleh Imam Ibn Rajab, dia kata yang dimaksudkan dengan meninggalkan perkara-perkara yang tak baik, iaitu menjaga lisan, menjaga lidahnya daripada perkara-perkara yang lara. Benda lara, dia tak haram, tapi dia benda-benda yang tak ada manfaat. Ya, kalau benda-benda lara, cerita yang tak ada manfaat, tak ada faedah. Ya, tak habis-habis cerita K-pop, cerita drama K-pop, cerita tak habis, cerita bola. Ada orang tu cerita game. Aku hari ni dapat naik stage. Dia cerita 3-4 jam pasal game PUBG, sebab kawan dia pun PUBG kan, tak habis-habis. Ya, duduk pagi sampai petang dengan PUBG, dengan game dan sebagainya. Apa benda tu semua? Ya, ada yang tak semayang, ada yang tak bekerja, buat duit dengan main game. Orang kata buat berapa ramai yang buat sebenarnya, tapi lebih banyak yang membuang masa tu ada lah. Ya, 24 jam Netflix, habis duit dah dan sebagainya. Ini maksudnya meninggalkan benda-benda yang lara. Yalah, tengok Netflix, benda-benda seksi, benda-benda haram lah, ada lah ciri-ciri dosanya. Dia main game, buang masa. Nampak tak? Yalah, kita tak kata haram, tapi buang masa. Itu pun kena tinggalkan. Kalau benda-benda lara kena tinggalkan, apatah lagi benda-benda yang haram, lagilah layak untuk ditinggalkan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, ya, daripada Al-Husain radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna min husni islamil mar'i qillata al-kalami fima la ya'nihi. Ya, disebutkan sesungguhnya antara ciri-ciri Islam yang baik bagi seseorang itu iaitu sikit kata-kata perkara yang tidak bermanfaat. Nampak tu? Bukan tak boleh nak cerita game ke, nak cerita bola ke, ya. Bola, tengok Manchester lawan Liverpool menang. Boleh cerita sikit-sikit lah, sikit-sikit cerita pasal macam mana gaya seni perlawanan tu, biasalah. Ya, ni cerita pagi sampai petang bola, EPL. Apa manfaat pada negara? Apa manfaat bagi kita, tuan-tuan? Bukan buat duit pun, bukan dapat pahala pun, nampak tak? Sikit-sikit biasalah, ya. Nabi kata qillatal kalami, inna qillatal kalami fi ma la ya'ni min husni islamil mar'i. Cakap sedikit, maksudnya benda lara ada sikit,
Bukan Nabi tak bagi, Nabi bagi juga, tapi dalam kadar yang sedikit. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, uh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, tufiya rajulun min ashabihi, yakni an-nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala rajul asbabshir bil jannah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw la tadri fala'allahu takallama fi ma la ya'ni aw bakhila fi ma la yughnihi. Nampak tu? Ya. Anas bin Malik mengatakan satu hari ada seorang lelaki ni dia meninggal dunia, iaitu seorang lelaki daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang lelaki mengatakan abshir bil jannah. Nabi kata, oh, orang meninggal dunia, berita gembira lah bagi yang meninggal dunia ni. Dia kenal yang si mati ni ahli ibadah, yang mungkin banyak bersedekah dan sebagainya. Maka dia kata sebab dekat dunia ini dia banyak beribadat, maka dia kata absyir bil jannah, insya-Allah yang mati ni masuk syurga. Bergembiralah, berita gembira dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Au la tadri," kamu tak tahu. Ya, memang ya kita nampak zahirnya dia layak masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala, tapi hakikatnya Allah yang tahu. Ya, fala'allahu takallama fi ma la ya'ni, berkemungkinan dia ni banyak bercakap perkara yang tidak bermanfaat, au bakhila fi ma la yughni, ya, maksudnya dia bakhil terhadap apa lebihan yang dia ada, perkara yang tidak diperlukan. Maksudnya duit banyak, ya, lebih daripada keperluan, dia bakhil, tak nak sedekah. Nampak tu? Ya, maksudnya dalam hadis ni tuan-tuan, hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala, yang mana Nabi SAW kata tak tentu dia masuk syurga. Ya, yang kita nampak dia mungkin pada luarannya sebagai ahli syurga, insya-Allah mungkin dia ahli syurga. Wajib sangka baik. Tapi Nabi kata nak bagi peringatan, kemungkinan juga orang tak masuk syurga disebabkan apa? Banyak cakap benda-benda lara. Nampak tu? Hadis ni menunjukkan banyak benda-benda lara, banyak benda yang tidak bermanfaat, maka dia boleh menghalang kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Susah nak masuk syurga. Pasal apa? Setiap detik, setiap perkataan kita kata akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Ya, dan dia bakhil. Bakhil ni pun nampak, nak senang masuk syurga jangan bakhil. Lebihan yang ada, keperluan kita tu yang ada, kita sedekahkan. Insya-Allah ini memudahkan masuk syurga. Tapi bakhil, kita dah cukup anak bini makan, ada lebihan banyak, kedekut. Ini menghalang kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hadis ni menunjukkan bahawa tentang zakat. Lebihan ada. Ya, cukup nisab, cukup haul, tak nak bayar zakat. Masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan bahawa benda-benda lara boleh membawa kepada benda yang haram. Lara, benda yang syubhat, dia boleh masuk kepada benda yang haram. Inilah yang dimaksudkan. Ya, pasalnya benda lara ini tidaklah benda yang haram. Tengok bola ke, tengok apa ke, dia tak adalah haram. Ya, tengok Instagram tak haram. Tapi rentetan daripada tengok benda-benda ni, dia boleh jadi haram. Boleh terjebak benda haram. Contoh, Instagram. Nak tengok Instagram kita. Tengok Instagram. Ya, lama-lama layan. Oh, tengok artis ni. Tengok artis. Dia liling, dia buka-buka. Oh, ni okey. Oh, seksi. Nampak tak? Ya. Bila kita masuk syubhat, dia masuk pada benda haram. Inilah yang dimaksudkan. Nabi kata banyak buat benda-benda lara hingga terjebak pada benda yang haram. Bakhil benda yang lebih sehingga tak bayar zakat dan sebagainya. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang bahaya kalau kita banyak tumpukan benda-benda lara, banyak benda yang tidak bermanfaat, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang perlu kita lihat di sini tuan-tuan, perlulah kita membawa bahawa kita ini kena ingat hidup kita pendek, ya. Amar ummati ma baina 60 wa 70 sanah. Nabi kata rata-rata umur umat aku antara 60-70 tahun, tak banyak. Ya, saya pun dah 40 lebih. Ya, tak tahulah kalau sampai 50-60, wallahu alam, minta Allah panjangkan umur saya untuk kebaikan, panjangkan umur saya dengan banyak ibadah, dengan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan umur yang pendek ini tuan-tuan, iaitu orang yang betul-betul menjaga amalannya, menjaga etika kehidupannya. Kehidupan yang pendek ini digunakan sebaik mungkin. Ada orang ni, saya ada masa pendek saja. Ya, macam budak-budak universiti. Minggu depan ataupun lusa nak kena hantar assignment, dia kata. Kawan ajak pergi main bola. Tak nak, ini saja masa yang aku ada. Aku nak kena siapkan assignment. Kalau tak siapkan assignment, lusa tak hantar, habis aku fail. Kawan ajak pergi makan, makan pun tak nak, kirim kawan bungkus.
tengah menulis assignment, tengah minta kawan suapkan. Masa tu sangat berharga. Pasal apa? Itu saja masa yang ada. Kita bayangkanlah seumpama kita nak submit assignment kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita masuk ke dalam kubur. Itu saja yang masa yang ada, maka kita garap masa yang ada ini untuk kita membuat amal-amal soleh dan untuk membuktikan kita adalah mukmin yang sejati. Untuk membuktikan bahawa kita seorang Muslim yang baik Islamnya, iaitu dengan meninggalkan banyak perkara-perkara yang lara, lebihkan perkara-perkara yang bermanfaat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi manfaat kepada manusia yang lain. Ya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setakat itu saja yang dapat saya kongsikan. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan kita mendapat rahmah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang tidak banyak melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah dan Allah menjadikan kita orang yang mempunyai himmah, mempunyai kekuatan dalam jiwa kita untuk banyak mengisi waktu-waktu kita dengan perkara-perkara yang baik, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disukai oleh manusia semua dan memberi manfaat pada manusia. Baik, setakat itu saja dapat saya sampaikan, dapat saya kongsikan. Mudah-mudahan kita mendapat rahmah dan barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bakal mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat akhirat nanti. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan, yang baik hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wal hamman ila farajta wala daynan ila qadaita wala maridan ila syafaita wala hajatan min hawaijid dunya wala akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya tuan-tuan, jangan lupa infak dalam tabung Dewan Dakwah Negara, ya, boleh macam mana nak infak, ada link yang disediakan dekat bahagian status. Jangan sedekah RM5 pun jadilah, RM10 pun jadilah, semampu mungkin supaya kita mendapat barakah. Ini perkara yang manfaat untuk kita lakukan. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.